Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang pernah mendengar Omega 7, berarti you tu dah kira advance lah. Dah orang kata apa, dah banyak belajar daripada orang biasa. Yang lain kita sama-sama belajar malam ini, boleh? Okey, yang penting anda dah pernah dengar Omega 3, Omega 6, Omega 9 yang datang daripada fish oil, daripada sacha inchi oil, dan ada lagi banyak nuts and seeds, juga beberapa jenis minyak yang baik-baik di dalam dunia ini. Okey, baik. Jadi malam ni kenapa saya nak tegaskan kepada anda sekalian belajar juga mau tak mau pun tentang Omega 7 ni, sebab dia merupakan satu rahsia khazanah Allah yang diciptakan khas untuk mereka yang dah hampir beribu tahun dahulu, zaman Genghis Khan, zaman Alexander the Great, pernah dengar? Dan banyak sami-sami yang bertapa di bukit-bukit Gunung Himalaya, di negara Rusia, negara yang atas daripada Himalaya seperti Tibet dan sebagainya tu. Macam mana mereka boleh kadang-kadang tak makan sampai beberapa hari dan boleh survive dengan menggunakan bahan-bahan seperti yang saya nak sebut pada malam ini. Okey, kalau bersedia, cuba kita belajar tentang Omega 7. Bila you dengar perkataan Omega 3, 6, 7, 9 semua ni berarti dalam molekul tu, dalam bahan aktif tu, dia ada karbon dia. Okay? So karbon tu dia berantai. So kalau dia kata Omega 7, berarti karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ke 7 tu dia ada orang panggil apa, double bond. Tapi tak apalah, bukan suruh you tahu semua ni. Yang penting sekurang-kurangnya you dah dapat tanggapan yang 7 ataupun 6 atau 3 atau 9 ni semuanya ada makna, dan bukan saja-saja diletak number tu. Baik, bila 7 ni pula, apa dia punya rahsianya dan kenapa dia tertinggal ke belakang? Nombor satu, dia zaman-zaman dulu tak ada, di sebelah tropika ni tak ada, bahkan atas daripada takat India pun belum ada lagi masa tu, atas pada Jepun sana, atas daripada negara China pun bukan yang bawah, yang utara sana, Rusia yang utara juga, di tempat-tempat yang sukar orang tembusi, maka dia ada dia punya tanaman yang dinamakan beberapa jenis. Nanti saya akan bagi tahu yang mana yang boleh you ambil untuk yang dinamakan Omega 7. Boleh? Okey, baik. Dalam Omega 7 ni ataupun dalam bahan makanan atau buah-buahan yang tak dapat di Malaysia, dia selalunya anda boleh dapat daripada satu pokok yang dinamakan Seabuckthorn. Seabuckthorn ni bukan datang daripada laut, sea itu kebetulan namanya Seabuckthorn. Okey, Seabuckthorn, ton. Okey, duri. Okey, Seabuckthorn, ataupun setengah orang panggil sea berry. Okey, tak apa. Yang penting dalam tu ada satu asid namanya palmitoic acid. Lagi sekali you tak payah ingat nama, untuk kita dengar sekali, sekurang-kurangnya you tahu apa yang penting dalam bahan Seabuckthorn ni. Ada juga dalam macadamia seed. Kalau you pernah makan kacang macadamia, pernah? Siapa pernah makan kacang macadamia? Yes, dia Omega 7 banyak juga dalam macadamia, tapi banyak-banyak pun tak lebih daripada 17%. Yang lain seperti salmon ke, ikan bilis ke, ataupun minyak ikan sendiri, dia bawah dia punya kandungan dia. Avocado pun ada, dalam olive oil pun ada sikit ya, Omega 7, tapi dia lebih pada Omega 9 kalau olive oil tu. Sebab tu kita fokus balik yang tinggi lebih daripada 70%, yang boleh didapati dalam buah dan dalam biji itu adalah dinamakan Seabuckthorn. Kenapa saya pilih Seabuckthorn? Sebab nombor satu, dia tertinggi. Nombor dua, dalam Seabuckthorn sendiri takat Omega 7 saja pun dah menguntungkan, tetapi dia juga ada banyak lagi, sampai 190 bioactive substance. Di malam ni kita nak cerita Omega 7 sebagai yang terbanyak sekali dalam Seabuckthorn ni, tapi dia juga, saya kata apa, ada 190 bahan aktif
yang bagus untuk kesihatan kita. Dia ada 18 jenis amino acid, dia ada 17 vitamin dalam si Buckthorn ni, dia ada 14 mineral pula lagi. Lepas tu kalau you ikut-ikutkan, dia lah antara makanan ataupun buah-buahan, tumbuhan yang dijadikan oleh Allah SWT ni. Cantik warnanya orange, kekuningan macam kunyit sikit warnanya. Dia berry. Tahu berry tak? Macam berry-berry yang cantik-cantik tu, bulat kecil-kecil, besar-besar. Yang paling besar pun sebesar ibu jari, tu paling besar. Tapi selalunya macam anak jari saya ni, yang ujung ni bulat-bulat macam tu. You tengok dalam Google nanti design dia macam mana. Okay? Tapi yang penting sekali, dia 10 kali ganda vitamin C kalau dibandingkan dengan orange. Jadi kalau you makan sebiji je si Buckthorn ni, dia bukan saja ada omega 7, tapi vitamin C dia 10 kali ganda orange. Bayangkan 10 kali ganda. Dan kalau bandingkan dengan carrot pula, vitamin A kan 3 kali ganda. Kalau dibandingkan dengan spinach, sama banyak, 1 genggam spinach. Kalau you ambil sebiji 2 je, dia punya si Buckthorn ni dah hampir 50 kali ganda B2 nya. Dibanding pula vitamin E, kalau dia orang banding dengan safflower oil, dia ada 6 kali ganda. Kalau dibandingkan dengan blueberry dengan acai berry tu, untuk dia punya antioksidan, dia ada at least 5 kali ganda. Jadi dia dah mula macam dipanggil superfood macam tu lah. Macam moringa, macam sacha insect oil lah. Dia standard dia tinggi. Okay, sebab tu dia dipanggil, apa yang dipanggil? Saya kata apa tadi? Superfood. Tapi dia ancient. Makanan purba yang sudah lama baru dikenal kembali. Sekarang dah mula bertapak di farmasi, di online, semua orang tengah cari sekarang. Tapi yang penting, saya nak you faham kenapa kita kena ambil omega 7. Yang tu yang pentingnya malam ni. Okey, omega 7 ni, dia punya kerja resminya ialah berganding bahu dengan omega 3. Jadi dulu kita banyak cerita tentang, saya lah banyak cerita tentang, dah 4 tahun duk cerita tentang sacha insect oil, asyik omega 3, 6, 9 kan. Rupa-rupanya ada satu lagi yang kita tertinggal, namanya omega 7. Tapi tak boleh dapat daripada sacha insect oil, kena dapat daripada si Buckthorn ni. Jadi kita kena belanja sikit lah. Tambahannya pula, dia boleh, nombor 1 kerja rasminya ialah anti-inflammation. Sebab tu saya kata dia bersamaan dengan apa saya kata dulu, omega 3. Jadi omega 3 kan anti-inflammatory, dia lawan inflammation yang terkuat, omega 3. Tapi kalau ada dengan omega 7, dia lagi kuat. Maksudnya dia booster. Dia orang panggil turbo charge. Saya ulang, omega 3 dah cantik dah, ramai orang dah dapat manfaat. Tetapi bila dengan omega 7, dia macam turbo charge lagi. Itu dia konsep omega 7. Nombor 1, anti-inflammation. Apa saja yang melawan radangan, memang banyak penyakit yang boleh kita kawal atau kita bantu. Kita tak kata cure, kita kata membantu memulihkan keadaan. Dan saya akan bagi list nama penyakit-penyakit, termasuklah diabetes, blood pressure dan kanser pun. Sebab tu hari ni you kena dengar elok. Rupanya Tuhan simpan dia punya secret-secret tu, tak ramai yang tahu. Bila dah tahu, dia tersebar cepat. So, 1, dia lawan inflamasi. Apa saja yang lawan inflamasi, termasuk penyakit jantung pun boleh lega. Sebab ingat, asal-asal banyak penyakit, teorinya ialah disebabkan oleh radangan, inflammation. Tanyalah semua pakar-pakar penyakit, dia mesti kata kalau ada 3, 4, 5 pun teori inflamasi ni dia takkan tinggal. Termasuklah ada orang kata teori germ kan, bakteria, virus semua tu masuk akal lah. Teori kecederaan ataupun injury, yes, tetapi teori inflamasi tetap takkan lari. Teori banyak akar-akar pembuluh darah, angiogenesis semua tu, teori stem cell, itu semua pun betul, tapi takkan dilari oleh teori anti-inflammation. Siapa saja yang boleh lawan inflamasi badan, banyak yang kita boleh bantu. Nombor 1. Nombor 2, teori antioksidan. Maksudnya
omega 7 ni dia membantu lawan inflamasi. Nombor 2, dia membantu menjadi antioksida. Maksudnya dia melawan free radical. Semua dah tahu bila free radical, saya selalu menggunakan perkataan karat dalam badan yang dah dioksidize macam apple, tinggal sejam 2 dia tukar warna jadi coklat, jadi nak hitam-hitam tu kan. Itu dipanggil oxidation. Dia mempertahankan supaya kita tak cepat jadi tua lah, pendek cerita. Itu sebabnya ada konsep omega 7 ni banyak dipergunakan dalam beauty punya produk. Yang paling popular minyak Sibakton ni lah. Minyak dia banyak orang pakai dalam beauty punya produk. Kalau you tengok yang mahal-mahal tu ada Sibakton. Memanglah mahal sebab dia tak ada di merata dunia, dia ada di sebahagian saja tempat-tempat yang paling sukar, atas bukit, gunung, maklumlah macam Tibet, Russia semua kan. So dia antioksidan yang terbaik. Maka bila ada perkataan antioksidan lawan karat, lawan free radical, maka kalau saya kata apa orang panggil ni omega 7 ni lawan kanser, tak salah. Memang dah dibuat kajian, dia boleh lawan kanser, dia boleh lawan sakit jantung, lemah jantung, dia boleh lawan blood pressure pun. Ingat, dia jaga pembuluh darah, anti-inflammation, dia jaga benda yang berkarat, maka blood pressure lebih maksudnya lawas, peredaran darah tu jadi lebih lancar, maka senang jaga blood pressure. Dan yang paling orang suka dengar ialah diabetes pun dibantu dengan cantik sekali. Okey, baik. Seterusnya, dia terkenal nombor 3 ialah lawan lemak. Dia kalau orang kata fat burning, ni yang real fat burning, bukan sintetik punya. Memang dia ada kuasa untuk orang panggil apa, lipolysis. Dia leraikan lemak-lemak dan dia senang membakar lemak. Dari sini bagi mereka yang ada keinginan nak turunkan berat badan dan sebagainya, selalu dia orang tambah dengan suplemen omega 7. Seterusnya nombor 4, dia anti-aging. Yang ni nombor 1 yang kita nak besar-besarkan nanti dalam beberapa ketika nanti. Saya dah siap semua program ni. Saya nak buat anti-aging yang natural, awet muda yang secara natural, yang tak payah you pening kepala nak ambil banyak-banyak sangat produk. Ambil satu saja, omega 7, kita campur dengan beberapa lagi jenis suplemen yang terbaik seperti vitamin D dan sebagainya. Memang ada chance sebab anti-aging untuk omega 7 saja dah terkenal untuk meningkatkan kolagen. Jadi dia tak berapa kendur. Kita punya pipi dah masuk 6-70 tahun ni. Rambut, apa lagi, kuku dan kulit akan jadi, orang kata apa, kalau saya menggunakan perkataan cun je lah, tapi dalam bacaan saya ni dia tak bagi kering, dia melembabkan, moisturize, dia mengurangkan kedut, line-line, wrinkle. Dahsyat lah. Saya fikir-fikirkan, tapi saya tak nak fikir ke arah tu. Saya nak memikirkan ke arah menguatkan. Macam kolagen tu bila kuat, berarti kita boleh hidup, kalau Tuhan panjangkan umur, itu yang dia panggilkan mempertahankan daya tahan badan, kuat lagi, boleh bergerak, boleh berjumpa orang, boleh bawa kereta lagi. Itu yang dinamakan awet muda bagi saya lah. Rambut putih ke hitam semua tu soal ketiga, bukan soal kedua pun. Yang penting ialah dia mesti sehat, badan, kulit, muka dan nampak berseri-seri, mata tu glowing lagi, maksudnya bersinar-sinar lagi. Itu dimaksudkan dengan omega 7 punya bantuan. Okey, jaga baik. Dia berganding dengan apa saya kata? Omega 3. Okey, so baik. Kalau siapa yang ada dry eye, mata yang suka kering tu, kan ada penyakit yang dinamakan dry eye ataupun dry mouth, ataupun untuk wanita yang dah menopausal selalunya dah dry vagina. Memang itu kebiasaan. Sebabkan bila estrogen you dah berkurangan lepas daripada menopausal, maka vagina anda akan jadi kering dan ini menyebabkan anda tidak selesa. Terutama sekali kalau bersamaan dengan suami atau waktu intim tu, kadang-kadang dia jadi gatal pun. So masalah ni selalunya diselesaikan dengan tambahan omega 7. Faham? Okey. Lepas tu ada masalah tenaga yang bila kita berkurangan, selalunya kita nak cari ni lah macam energy drink dan sebagainya.
tak payah lagi dah. Kita dah dapat tahu antara yang terbaik ialah omega 7 juga. Malam ni tak rugi kalau kita belajar omega 7. Satu lagi saya boleh bagi yang bawah-bawah tadi, top 7 punya khasiat. Tapi yang bawah-bawah ni jangan lupa sekuatnya juga, sebagusnya memang sihat badan apabila stem cell. Banyak omega 7 dibuat kajian boleh meningkatkan pembentukan stem cell ataupun sel-sel baru. Berarti regeneration, rejuvenation, repair, dia banyak orang kata apa, bantuan. Of course lah, bersamaan dengan omega 3 mestilah dia menguatkan daya tahan, immunity. Liver kita terutama sekali dijaga dengan baik. Dia juga lawan dengan microbe, antibakteria. Ui, dahsyat. Bagi mereka bila dengar anti-inflammation awal-awal tadi mesti terlintas tentang penyakit arthritis ataupun joint pain. Amatlah bagus. Dan kalau anda tahu, ujung-ujungnya bagi mereka yang ada masalah apa sikit lagi tu, beauty punya problem ni, bukan problem saya tak adalah nak risau, tapi orang perempuan yang gaduh tentang ni lah keterampilannya, balik pada cerita awet muda lah juga. Tapi orang perempuan atau mereka yang dalam industri beauty memang mencari omega 7, terutama sekali yang datang daripada sea buckthorn. Okey, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Saya dah banyak mencerita tentang omega 7 ni. Satu pembaharuan ilmu bagi saya sebenarnya, untuk mereka yang nak hidup lama, kalau Tuhan bagi panjang umur, menjadi lebih kuat dan sihat. Katanya kuat, cergas dan sihat, bukan cuma hidup lama sahaja. Alright, kalau macam tu hari ni kita dah habis cerita omega 7. Disebabkan omega 7 ni dia orang panggil fatty acid, betul dia fat soluble, maka dia kena ada carrier. Maksudnya kalau kita nak simpan dalam sachet ke apa, saya selalunya akan pakai antara olive oil ataupun sachainchi oil, saya akan masukkan. Tapi saya dah dapat formula yang bila dia ada berganding bau dengan D3K2 yang selalu saya sebut-sebutkan dengan matahari semua tu, rupa-rupanya omega 7 ni kalau dicampur dengan D3K2 dia akan menjadi lebih, orang kata apa, laju lagi, dan D3K2 pun akan menjadi lebih, orang kata, berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.